e-billing ini akan memudah dan memberikan keselesaan kepada pelanggan. Di samping itu juga ia merupakan kaedah yang mesra alam ataupun environmental friendly kepada pengguna dengan izin. Untuk makluman, sehingga kini lebih daripada 180,000 pelanggan TM telah mendaftar dan menikmati kemudahan pengambilan atas talian. Berkaitan dengan persoalan yang ditanya oleh Yang Berhormat Pokok Sena dan Fungsi, iaitu penggunaan talian elektrik ataupun power line dengan izin untuk membekalkan perkhidmatan internet ataupun komunikasi. Sebenarnya BPL ataupun broadband power line dengan izin tidak boleh digunakan untuk mobile. Teknologi ini telah lama diperkatakan, tetapi pelaksanaan tidak dapat direalisasikan kerana isu teknikal, iaitu bunyi ataupun noise dan interference dengan izin. Akta adalah teknologi neutral, di mana dari segi keperluan akta, kita adalah teknologi neutral, di mana jika mana-mana pihak mempunyai lesen yang berkenaan, pihak tersebut boleh menawarkan perkhidmatan tersebut. Kita tidak ada spesifik. Pihak kementerian sentiasa mempertimbangkan segala jenis teknologi yang selamat digunakan oleh pengguna dan pada kos yang berpatutan. Dan pada saat ini terdapat satu syarikat yang dilesenkan, iaitu Realm Energy Sdn Bhd. Berkaitan persoalan yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Dagan Serai, iaitu berkait dengan program DTTB, sama ada adakah pihak kerajaan membenarkan pemain-pemain baru untuk menyertai bidang penyiaran, dan adakah perkhidmatan DTTB akan diberi secara percuma. Walaupun beliau tak masuk lagi, saya cuba menjawab lagi. Infrastruktur DTTB ataupun Digital Terrestrial TV yang disediakan oleh MyTV akan membolehkan penghijrahan dari penyiaran analog kepada digital. Kapasiti digital yang lebih luas akan membolehkan pemain-pemain baru turut serta dalam platform digital. Siaran dari penyiar yang dinikmati sekarang akan diberi secara percuma. Pada masa depan, insya-Allah siaran berbayar boleh menggunakan platform DTTB. Berkaitan persoalan yang ditimbulkan mengenai aduan media sosial yang mengancam keselamatan oleh YB Bagan Serai, aduan sehingga Oktober tahun ini termasuk ancaman keselamatan ialah 2,174 aduan, di mana dari 2009 hingga Oktober 2015 tahun ini jumlah pendakwaan ialah 36 kes, manakala bagi pendakwaan bagi tahun 2014 hanya 6 kes dan pendakwaan bagi tahun 2015 ialah 15 kes. Berkaitan isu yang ditimbulkan oleh YB Kuala Langat, walaupun beliau tak ada, saya menjawab di pengkerusi. Isu berkaitan pekerja kontrak. Untuk pekerja kontrak yang telah berkhidmat 15 tahun dan lebih dan memenuhi syarat akan diperlakukan sebagai pegawai tetap oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Isu yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Jelebu, beliau hadir, iaitu KTW ataupun Kampung Tapau Wayar. Ianya merupakan inisiatif sementara untuk memupuk minat kepada internet. Penambahbaikan liputan jalur lebar sentiasa giat dilaksanakan sebagai ganti KTW. Kita tahu dan kita faham bahawa sebenarnya KTW ni ada masalahnya, terutamanya ialah kerana pada asalnya memang bertujuan untuk memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengenali dan mendapat kemudahan pada internet. Dan dalam hal ini pihak kerajaan telah membuat beberapa penilaian semula dan mencadangkan beberapa penambahbaikan, antaranya penjenamaan semula KTW kepada Wi-Fi community, itu pertamanya, dan pelaksanaan Wi-Fi community di masa hadapan hanya menggunakan konsep teknikal, iaitu hub and spoke dengan izin. Maknanya setiap konsep ini akan disambungkan secara terus kepada pusat internet yang bertindak sebagai pusat hub, dan jumlah rangkaian teras yang akan dibekalkan kepada pusat internet adalah sebanyak 20 megabit per second. Jadi untuk makluman Yang Berhormat Jelebu juga, pihak kementerian ambil maklum tentang permasalahan yang ditimbulkan di daerah Jelebu. Misalnya di Parlimen Jelebu ada 5 menara baru yang sedang dalam pelaksanaan dan 2 kawasan akan dinaik taraf kepada perkhidmatan 3G dan insya-Allah akan siap pada tahun 2016. Okey. Boleh? Tan Sri, boleh? Sila. Terima kasih Menteri di atas penjelasan tu. Cuma saya nak minta pendirian kementerian bagaimana? Sebab apakah masih ada harapan bagi mereka untuk terus mendapat liputan Wi-Fi ini? Sebab ini sudah biasa ada, sekarang tidak ada. Jadi satu masalah untuk menjawab kepada rakyat di bawah sana tu. Jadi kalau sementara tu, apa maksud sementara tu?
Maknanya selepas ini tiada lagi ataupun mereka boleh memperolehi balik apa-apa tu perkhidmatan yang sedemikian rupa. Terima kasih. Terima kasih OIB Jelebu. Sebenarnya di bawah pihak kementerian bukan hanya ada satu program yang diasaskan di bawah USP ataupun pemberian perkhidmatan sejagat. Jadi saya ambil peluang ini untuk menerangkan bahawa di dalam kementerian ini kita terdapat dari segi isu perluasan liputan jalur reba dia terbagi kepada 3 peringkat. Pertamanya zon 1 yang dikenali sebagai infrastruktur jalur lebar berkelajuan tinggi ataupun high speed broadband yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada tahun 2010. Ini melibatkan lebih kawasan yang berimpak ekonomi dan besar kepada negara. Yang keduanya merupakan kawasan yang diliputi dengan infrastruktur jalur lebar untuk orang awam ataupun broadband for general population ataupun BBGP dengan izin. Dan yang ketiga itu zon 3 di kawasan luar bandar termasuklah di daerah Jelebu dan sebagainya. Jadi program di bawah kementerian ini tidak hanya tertakluk kepada program yang dinamakan program perkhidmatan sejagat ataupun USP, kerana pihak pemberi perkhidmatan yang telah dilesenkan juga menyediakan pelbagai program. Jadi saya percaya dalam proses penambahbaikan ataupun melihat kembali dan penjenamaan semula KW kepada Wi-Fi community, program-program sedia ada yang dilancarkan ataupun dijalankan oleh pemberi perkhidmatan masih boleh digunakan. Dan insya-Allah seperti yang saya maklumkan, kita sedang melihat, itu pihak kementerian bersama MCMC sedang melihat beberapa program seperti Pusat Internet Satu Malaysia yang sedang dilaksanakan, di mana untuk mengalakkan program ini perlulah dipastikan bahawa terdapat bangunan-bangunan yang perlu disediakan bagi memudahkan pihak kementerian ataupun MCMC untuk bersama. Dan insya-Allah senarai-senarai tersebut ada bersama dengan saya. Boleh Yang Berhormat boleh bincang dengan saya. In fact sebenarnya dengan izin, bukan hanya pada Jelebu dan seluruh ahli-ahli parlimen, kita telah menyediakan program-program di setiap parlimen dan di setiap bahagian masing-masing. Okey. Berkaitan dengan isu yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Jelebu, iaitu mengenai pejabat penerangan yang telah pun siap tapi masih tidak digunakan. Sebenarnya bangunan baru pejabat penerangan daerah Jelebu masih terlibat dalam kerja-kerja pembaikan oleh kontraktor yang dilantik. Sijil perakuan siap kerja akan dikeluarkan selepas kerja-kerja pembaikan tersebut. Di samping itu, terdapat isu limpahan air ke kawasan Dewan terutama ketika hujan lebat yang berpanjangan juga dalam tindakan perbaikan. Pejabat penerangan daerah Jelebu akan beroperasi secara rasmi selepas penyerahan dibuat dan isu-isu pembaikan selesai. Isu berkaitan dengan perkhidmatan telefon di daerah Jelebu juga, iaitu di mana untuk makluman Yang Berhormat, daerah Jelebu mempunyai 7 buah ibu pesawat, iaitu Air Kuning, Kuala Kelawang, Felda Paso 1, Felda Paso 2, Petang, Simpan Durian dan Titi. Setakat ini terdapat 20,000 kapasiti untuk talian tetap, dan untuk perkhidmatan internet streaming terdapat 5,000 kapasiti. Bilangan pelanggan bagi talian tetap sehingga kini berjumlah 5,300, manakala bagi perkhidmatan internet streaming sebanyak 2,500 pelanggan. Untuk menjawab pertanyaan yang boleh sikit. Terima kasih. Saya spesifik perkhidmatan yang dimaksudkan hub untuk streaming itu di kampung Petasih itu tidak ada. Jadi tidak dapat dibekalkan kemudahan ini kepada masyarakat setempat. Ini isunya. Jadi yang disebut oleh Menteri tadi itu betul, tapi ada beberapa kampung lagi yang memerlukan perhatian dan memerlukan hub ini bagi meningkatkan kemudahan itu. Sebab kemudahan asas yang lain itu sudah ada. Tinggal lagi connectivity ke beberapa bahagian itu yang perlu dikemaskan oleh SDM, khususnya yang saya sebutkan itu di kampung Petasih. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jelebu. Saya ambil maklum, nanti saya akan minta pihak berkaitan iaitu Telekom Malaysia untuk melihat perkara ini, terutama ni di kawasan Petasih. Bagi menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Sibu, iaitu masih persoalan yang sama, berkaitan dengan kampung tanpa wayar yang tidak berfungsi, speed too slow dan sebagainya. Izinkan saya maklum kepada Yang Berhormat Sibu bahawa sebenarnya KTW ataupun kampung tanpa wayar seperti yang saya maklumkan tadi adalah bersifat sementara yang bertujuan untuk memupuk minat rakyat terutamanya di luar bandar terhadap internet.
Dan sebenarnya sebahagian daripada kampung Perwaya ini telah pun tamat tempohnya. Jadi di kawasan-kawasan luar bandar ada beberapa permasalahan, antaranya teknologi VSAT yang digunakan kerana kawasan itu adalah bertopografi yang berbeza. Fokus kerajaan sekarang ni adalah lebih menyediakan perkhidmatan seluler yang lebih menyeluruh dan lebih efektif dan reliable. Jadi saya bagi komitmen bahawa insyaAllah seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa terdapat sejumlah lebih kurang 1,000 menara telekomunikasi akan dibina, dan perkara ini sedang dikaji dan akan dilaksanakan dalam tempoh 3 tahun yang telah ditetapkan. Dan senarai itu ada dengan kita, Yang Berhormat. Dan isu yang kedua yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Sibu iaitu berkaitan dengan Akta PDP, Public Data Protection, dengan izin. Sebenarnya Akta PDP ini telah digubal pada tahun 2010 dan namun dikuatkuasakan hanya pada tahun 2013 saja. Setakat ini tiada kes pendakwaan sehingga Oktober 2015, hanya 2 kes yang sedang dalam siasatan bahagian penguatkuasaan JPDP dan nasihat daripada Timbalan Pendakwa Raya. Dan isu yang seterusnya iaitu sama ada maklumat individu boleh diperolehi dan dibekalkan kepada pihak ketiga tanpa pengetahuan individu tersebut. Sebenarnya data boleh diperoleh dari pelbagai sumber. Dan inilah kita ingin tekankan bahawa pengguna perlu tahu tujuan data tersebut dikumpul dan kepada siapa tersebut dikongsikan. Masalah masyarakat ialah kita gemar untuk berkongsi maklumat seperti nombor telefon melalui aplikasi media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Telegram dan lain-lain, yang mana pihak yang tidak bertanggungjawab menjual maklumat tersebut untuk tujuan salah guna. Saya pun dah pernah menjawab sebelum ini bahawa kadang-kadang apabila kita pergi ke restoran-restoran besar, misalnya biasanya dia letakkan satu bowl mangkuk besar di luar sana, maknanya selepas kita selesai makan, please drop your call card. So bila kita letakkan call card kita dalam balang tersebut, we are exposing ourselves, dengan izin. Jadi kitalah, masyarakat kita ni gemar berkongsi maklumat, dan apabila maklumat peribadi ini disalahgunakan, mereka menyalahkan pihak kerajaan. Saya harap perkara ini bukan ialah sebagai satu peringatan dan awareness kepada semua. Yang persoalan berkaitan dengan penipuan talian, untuk maklumat Yang Berhormat Sibu, pihak kerajaan sebenarnya telah menubuhkan pasukan petugas SAS untuk isu-isu penipuan talian, dan biasanya kita akan menyekat talian di International Gateway. Dan pada masa yang sama, kempen kesedaran bersepadu sedang dan berterusan dilaksanakan di antara pihak Bank Negara, PDRM dan juga KPDNKK. Berkaitan dengan isu SMS bercaj, apa yang boleh dilakukan sekiranya berlaku penyalahgunaan? Pertamanya, kita boleh menggantung kod ringkas, dan pihak berwajib biasanya akan menyiasat, dan jika tidak, perkara ini akan pelanggan akan dipulangkan kembalilah langganan yang asalnya. Dan setakat ini dari segi pendakwaan terhadap penyedia perkhidmatan untuk maklumat Yang Berhormat Sibu, 32 telah pun dikompaunkan dan 20 telah pun dibawa ke pendakwaan. Berkaitan dengan isu submarine cable ataupun kabel dasar laut, sistem kabel rakyat satu Malaysia sebenarnya telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam bajetnya. Ianya sedang dalam pelaksanaan untuk menghubungkan Semenanjung, Sarawak dan juga Sabah. Dan belanja adalah lebih kurang dalam 420 juta, dan panjang ataupun jarak jauh kabel ni lebih kurang dalam 3,500 km. Dan kita jangkakan akan siap pada Jun 2017. Jadi bila ni siapnya program seperti yang saya maklumkan tadi, SCREAM, perluasan jalur lebar, high speed broadband dan sebagainya, akan membolehkan kadar penetrasi lah, walaupun setakat ini hanyalah 72.2%, akan meningkatkan lagi lah penggunaan internet. Yang Berhormat Sibuti menanyakan persoalan berkaitan dengan beberapa menara yang telah disediakan tapi masih ada kekurangan dari segi dishnya, ataupun yang kita kenali sebagai naked tower lah, menara bogel, dengan izin. Dia pun menara ni pun ada juga, dia ada tiang tapi kawah dia tak ada. Jadi sebenarnya ada 2 skop kerja, iaitu pembinaan menara dan pemasangan peralatan. Ini isunya. Kerana selalunya pembinaan menara ni, cabaran yang utama kita hadapi adalah pertama dari segi kelulusan. Inilah saya minta lah semua ahli-ahli yang berhormat,
Ya, kalau boleh sekiranya mana-mana pemberi perkhidmatan yang telah diberi peranan untuk membina menara itu bagi sokongan, kerana cabaran utama dari segi lokasi. Kerana isu persoalan yang timbul adalah tanah. Kerana kalau ianya tanah kerajaan negeri mungkin memudahkan lagi. Tapi kalau tanah yang terlibat adalah lebih kepada tanah persendirian, inilah isu yang timbul, iaitu dari segi kadar bayaran yang dikenakan. Kadang-kala dia Tan Sri Pengungsi ada yang isu di luar, mereka lebih senang membina menara dari bercucuk tanam, kerana kos menara ni kadang-kadang sewa antara 2,000 3,000. Jadi inilah cabaran. Dan yang keduanya dari segi kelulusan, kerana setengah-setengah negeri diperuntukkan beberapa pembayaran yang dikenakan kepada kerajaan negeri. Ini yang kadang-kadang melengahkan. Jadi untuk kebanyakan menara, bukan hanya di Sarawak tetapi di seluruh Malaysia, isu dekat tahun ini pertama dari segi pembinaan menara dan pemasangan peralatan. Yang kedua, saya dibagi makluman bahawa kebanyakan kawasan yang ada menara dah naik dalam kurungan 7 bulan tapi masih belum dipasang dengan dish radio elektronik. InsyaAllah dijangka selesai akhir tahun 2016, tapi kita akan pantau. YB, jangan risau. Sedikit kelewatan kerana masalah teknikal, terutamanya penambahbaikan backhaul, kerana kawasan ini agak jauh di pendalaman. Jadi nak masuk tu Tan Sri Pengungsi memakan masa. Dan juga kerana penyediaan servis adalah meliputi 3 telco utama, iaitu Celcom, Digi dan Maxis. Jadi pihak kementerian memang menggalakkan ketiga-tiga pemberi perkhidmatan ni dari segi share. Kerana kerana kos pembinaan menara ni memakan jumlah hampir antara 1 juta hingga 2 juta. Jadi kita harapkan apabila satu menara itu telah disiap, seboleh mungkinlah kalau boleh dia ni dikongsi. Jadi apabila mana-mana subscriber tu, pelanggan yang ingin menggunakan perkhidmatan selular, mereka dapat menikmati kemudahan ketiga-tiga pemberi perkhidmatan. Berkaitan dengan isu perluasan pusat internet di RNR Simpang Berkam, pihak kementerian YB sebuti memang ambil maklum dari segi dan berusaha mempertingkatkan dan meluaskan pelaksanaan kemudahan perkhidmatan jalan lebar di kawasan luar bandar dan pendalaman. Dalam meluaskan perkhidmatan PIM seperti yang saya maklumkan pada Yang Berhormat Jerbu tadi, kita ada mempunyai beberapa garis panduan pemilihan lokasi dan premis PIM. Ya. PIM ni nama tak sedap lah, bukan PIMP, tapi PIM, yang Pusat Internet Satu Malaysia. Ya. Jadi kita akan kaji baliklah sama ada kita perlu namakan barulah branding. Ya. Jadi pertamanya, garis panduan perlu dipastikan bahawa tiada program internet desa lain seperti cyber cafe dan sebagainya yang beroperasi dalam jarak 5 km dari lokasi pusat internet yang dicadangkan. Tujuan saya berkongsi maklumat ini bagi membolehkan ahli yang berhormat memajukanlah permohonan kepada pihak SKMM sekiranya memerlukan satu PIM ataupun pusat internet. Ya. Lokasi yang dicadangkan hendaklah merupakan kawasan yang mempunyai komuniti yang pesat tetapi kurang kemudahan akses komunikasi internet kolektif. Yang ketiga, kita perlukan maklum balas daripada penghulu, ketua kampung, J3K dan juga pejabat daerah bagi mengenal pasti lokasi yang menjadi tumpuan orang ramai. Kerana kita tak mahu kos pembinaan ni jumlahnya agak besar. Jadi kita tidak mahu tersilap dalam pembinaan. Lebih pada sebelum. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Pengungsi. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya tertarik dengan apa tadi Yang Berhormat Menteri nyatakan bahawa kalau sekiranya kita berminat, kita boleh mohon. Tapi pada saya lah, pada pandangan saya, mungkin kita boleh buat the other side, on the other side, dengan izin, di mana Yang Berhormat mempunyai pegawai di semua tempat, membuat satu langkah yang proaktif dan turun sendiri dan tengok apakah keperluan di peringkat akar undi itu. Kalau nak mengharapkan kita setiap seorang daripada kita kena hantar, nanti kan Yang Berhormat terima surat kami berjela-jela kan susah pula. Jadinya why don't dengan izin proaktif sikit pihak kementerian. Sebab kalau kementerian sentiasa mengharapkan kita yang buat A, kita buat B, kita buat C dan kemudian baru ambil tindakan daripada itu, bukan apa lagi peranan kementerian dari segi ini. Okey, terima kasih. Terima kasih YB Parit Sulong. Sebenarnya untuk makluman, di kawasan Parit Sulong memang dah ada dah pusat internet satu Malaysia ni. Tapi kadang-kala apabila kita sediakan satu tak mencukupi. Dan kita tidak mahu apabila kita sediakan tempat tu, lokasinya tidak bersesuai. Tapi saya ambil maklum cadangan kepada oleh Yang Berhormat Parit Sulong dan kita akan ambil tindakan yang sewajarnya.
terhadap cadangan Yang Berhormat Parit Sulong. Berkaitan dengan pusat internet tadi, boleh? Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Menteri. Saya pun setuju tadi mengenai PIN, nama dia pun elok ditukarlah. Saya setuju. Dan di kawasan Bukit Tinggi, saya perlukan PIN tadi, Pusat Internet Seluruh Desa, dan kalau boleh di-upgrade coverage untuk 3G, 4G di kawasan sana sebab memang tak ada. Jadi saya minta kalau boleh Tuan Menteri turun di kawasan saya dan melihat keperluan-keperluan ini. Terima kasih Tuan Menteri. Terima kasih YB Kota Tinggi. Kita ambil maklum dan insyaAllah kita akan turun sendirilah ke Kota Tinggi. Dan saya sambung balik tadi dengan pusat internet di arena Simpang Berkam. Yang keempatnya, kalau boleh, lokasi yang dipilih mempunyai J3K dan komuniti yang aktif. Ini cadangan awal. Dan premis yang diperuntukkan oleh kerajaan hendaklah merupakan bangunan kekal, rumah kedai, ruang pejabat dan lain-lain yang bersih serta mempunyai kemudahan asas yang mencukupi seperti elektrik dan juga air. Ruang saiz yang diperlukan adalah berkurang 1,200 kaki persegi yang boleh memuatkan maksimum 20 komputer. Kerana tujuan 20 ni ialah bagi membolehkan satu untuk khusus pengajaran dan satu lagi khusus untuk amali latihan. Dan sekiranya pihak kerajaan perlu menyewa premis tersebut, perlu dipastikan bahawa premis tersebut boleh disewa sekurang-kurangnya 5 tahun. Kerana kita tidak mahu dalam proses penyewaan tersebut berlaku penyerahan milik dan sebagainya. Untuk menjawab soalan yang dinyatakan oleh YB Seputih, walaupun beliau tak ada Tan Sri Pengerusi, saya harus menjawab soalan beliau ni untuk rekod. Sebenarnya pihak MCMC ataupun SKMM telah menerima surat aduan bertarikh 25 Ogos daripada YB Seputih berhubung mesej Twitter palsu dan kenyataan resis di Facebook. Dan pihak MCMC telah pun memberi maklum balas berhubung aduan tersebut pada 9 September 2015. Dan pihak MCMC juga telah menerima aduan terkini pada hari ini. Dan saya baru terima tadi daripada beliau sendiri tadi. Berhubung laman web yang menyediakan kemudahan untuk menghasilkan tweet palsu. Untuk makluman YB Seputih dan juga semua ahli yang berhormat, pihak MCMC telah pun menjalankan analisa dan pengujian dan didapati laman yang diajukan tersebut menyediakan kemudahan untuk menjana imej cukupan skrin ataupun screenshot palsu dengan izin yang memperlihatkan seolah-olah sesuatu individu telah mengeluarkan tweet ataupun post yang berkenaan. Ketiga-tiga laman ini sebenarnya beroperasi di luar negara. Saya ingin kongsikan pertamanya laman Limit Tweet That For You. Jenis imej yang ditaja adalah tweet, simulator, Facebook post dan tweet fake tweet. Dan selain daripada tiga laman yang diadukan oleh YB Seputih, pihak MCMC telah mengambil langkah lanjutan untuk mengesan laman-laman lain yang menyediakan kemudahan yang hampir sama di internet. Sejumlah 6 laman lain telah pun dikesan untuk makluman ahli yang berhormat. Pertamanya, fakewhats.com di bawah WhatsApp, The War Machine bawah Facebook post, Status Clone di bawah Facebook post, iOS 7 Text di bawah SMS iOS 7, iFakeText.com di bawah SMS iOS, dan fakeandandroidtext.com di bawah SMS Android. Dan notis tindakan sekatan bagi kesemua 9 laman web terlibat telah pun dikeluarkan kepada pihak penyedia perkhidmatan internet di Malaysia pada 20 Oktober 2015. Saya terpanggil untuk menjawab juga soalan ni yang berhormat Tan Sri Speaker, Tan Sri Pengerusi, iaitu pembekal kecil untuk membekal kandungan kepada RTM. Dari segi dasar, semua pembekal yang layak membekal kepada RTM perlulah berdaftar antara lain dengan pihak kementerian, pihak RTM dan FINAS serta Kementerian Kewangan. Kandungan yang dibekalkan wajib mematuhi garis panduan serta pernyataan keperluan RTM. RTM dari segi dasar terbuka sama ada pembekal kecil atau besar tertakluk kepada syarat-syarat yang tersebut di atas. YB Seputih juga menanyakan berkaitan dengan tayangan wayar gambar di bawah syarikat tempatan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, sebenarnya ada skrin wajib tayang yang memberi peluang untuk filem-filem tempatan ditayangkan di Pawagam. Dan dari segi kritikan terhadap kerajaan dalam filem, apakah dasar dan penilaian FINAS terhadap perkara ini, penapisan elemen-elemen yang tidak wajar dalam filem yang akan ditayangkan di Pawagam dibuat oleh lembaga penapisan filem, bukan di bawah kementerian ini, iaitu dianya di bawah Kementerian Dalam Negeri. Isu berkaitan dengan kandungan dan kreativiti industri perfilman. Pihak FINAS sentiasa memberi bantuan dan galakan untuk penggiat industri filem melalui grant, insentif, kemudahan dan perkhidmatan, penggambaraan serta pemasaran untuk menghasilkan filem berkualiti.
Walau bagaimanapun, penggiat filem perlu mengikuti garis panduan Lembaga Penapis Filem di bawah KDN bagi filem memastikan filem-filem yang dihasilkan tidak menyentuh isu-isu sensitif yang boleh mengancam keharmonian dan keselamatan negara. Semua filem termasuk filem yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Seputih itu New Village tertakluk kepada garis panduan LPF. Yang Berhormat Seputih juga menanyakan persoalan dari segi dasar untuk membangunkan filem, menonjol bakat tempatan dan sebagainya. Sambil peluang untuk maklumkan ahli-ahli Yang Berhormat di bawah dasar kementerian melalui FINAS di Pitching Center. Kita ada satu pusat, ya, dinamakan Pitching Center. Semua permohonan dari pegiat seni diterima dan diteliti berdasarkan kepada kualiti dan bukan elemen-elemen lain. Dan setakat April 2015 hingga 19 November 2015, 513 permohonan telah pun diterima, 412 untuk skrip pembangunan, 55 telah pun dilulus dan 38 akan dibawa kepada peringkat kelulusan dan 168 masih di dalam proses untuk penambahbaikan. Mengenai persoalan yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Sekijang, iaitu isu berkaitan dengan love scam. Sebenarnya Akta PDP 2010 adalah untuk mengawal selia pemrosesan data peribadi dalam transaksi komersial saja. Rakyat Malaysia, walaupun kita ingin menasihatkanlah supaya tidak mudah terpedaya dengan memberikan maklumat peribadi kepada orang yang tidak dikenali. Biasanya love scam ni dia melibat kepada kaum wanita, especially yang kesorangan dan senang terpedaya dengan apa tu ajakan orang-orang daripada Afrika. Ini yang sering terjadi. Tapi memang sebenarnya benda ni memang telah diambil tindakan oleh pihak berwajib lah, PDRM dan sebagainya. Yang Berhormat Sekijang ada juga menanyakan isu berkaitan dengan aplikasi telefon pintar bagi perkhidmatan taksi. Pihak kementerian sebenarnya menggalakkan pembangunan aplikasi telefon pintar yang menggunakan jalur lebar dan internet. Walau bagaimanapun, penyediaan perkhidmatan melalui aplikasi ini adalah tertakluk kepada undang-undang dan peraturan yang sedang berkuat kuasa. Sekiranya terdapat sebarang aduan yang berkaitan, pihak kementerian akan mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas syarikat atau individu yang berkaitan. Setakat ini memang pihak kementerian ataupun SKMM tidak dihubungi oleh Tan Sri. Tan Sri. Ya. Sudah. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya tak sempat masuk terlewat tadi. Tapi saya bukan nak tanya hak yang saya bangkit sebab saya tak tahu apa jawapan Yang Berhormat. Tapi berkaitan dengan aplikasi untuk taksi ni. Saya baru sudah berjumpa dengan satu badan bertindak pemandu-pemandu taksi kerana mereka tidak berpuas hati Tan Sri tentang perkhidmatan Uber, aplikasi Uber dan GrabCar, yang tidak mendapat apa-apa kebenaran daripada Suruhanjaya Perkhidmatan darat, awam darat, SPAD. Dan mereka mengatakan bahawa sekarang berlaku flip-flop antara SPAD dengan SKMM. Bila SPAD kata kami serah itu bukan bidang kuasa kami tapi di bawah bidang kuasa SKMM. Tapi mereka kata mereka pernah datang bertemu dengan SKMM. SKMM kata itu kalau SPAD bagi surat kata tak boleh, mereka akan berhentikan. Tetapi hakikatnya sehingga sekarang bahawa dia berkhidmat ni maknanya pengoperasian ini tanpa apa-apa permit, tapi memberikan kesan yang berat kepada pemandu-pemandu taksi di Lembah Kelang ini. Kemerosotan pendapatan mereka itu diberitahu kepada saya tadi hampir 50% merosot pendapatan mereka. Dengan keadaan Tan Sri sekarang ini memang beban hidup mereka itu sangat teruk. Jadi saya minta apa masalah sebenarnya untuk menghentikan dan menutup aplikasi ini. Sedangkan Menteri Penerangan yang baru, Menteri Komunikasi yang baru naik ni, maknanya dia naik-naik itu dia boleh tutup aplikasi porno sampai 130 lebih. Takkan ini dua aplikasi yang berkaitan dengan taksi ini, iaitu Uber dengan GrabCar ni, tak boleh ditutup. Sedangkan ini memberikan kesan pendapatan yang sangat besar, kemerosotan dia kepada pemandu taksi. Minta penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat Pokok Senang. Tapi sebenarnya tadi saya dah menjawab yang mula-mula tadi. Kita kata memang ada satu company dengan Realm Energy. Jadi saya nanti Yang Berhormat boleh tengok handset lah. Yang ini soalan berkaitan. Sekejap. Sikit. Terima kasih Tan Sri.
Saya nak sambung sikit je daripada yang Pokok Sena sebut tadi. Sebenarnya saya setujulah, saya bangkitkan berkaitan dengan aplikasi ni kerana memang ramai driver taksi terutamanya di sekitar Lembah Kelang ni memang agak risau dengan aplikasi Uber dan juga GrabCar ni. Selain daripada kita minta dia hentikan software ini, adakah pihak kementerian juga ada mencadangkan mana-mana aplikasi lain yang boleh menggantikan? Kita tak boleh suka-suka stok je Pokok Sena aplikasi yang ada ni, sebab kalau kita tak ada aplikasi lain yang boleh menggantikan software ini, saya rasa itu pun tak betul juga. Sebab kalau kita tengok, ramai pengguna melihat aplikasi Uber dan juga GrabCar ni telah memberikan tambang teksi yang katanya agak rendah, malah dikatakan kereta yang datang tu lebih baik daripada teksi dan sebagainya. Mungkin kita minta jasa baik daripada kementerian supaya dapat duduk bersama dengan SPAT. Kita tak nak berlaku seperti yang Pokok Sena kata tadi, ada tolak menolak dan sebagainya. Kalau boleh duduk semula, kalau dapat diberikan aplikasi lain yang lebih baik, terutamanya yang dicipta oleh anak tempatan terutamanya, saya rasa itu lebih nampak kemalaysiaannya berbanding dengan aplikasi Uber dan juga GrabCar ni kita tahu daripada luar. Dan juga mungkin dengan adanya saingan seperti ini, pemandu-pemandu teksi dan juga syarikat-syarikat teksi yang ada ni boleh memperbaiki daripada segi servis, terutamanya berkaitan dengan perkhidmatan teksi itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya isu yang timbulkan oleh Yang Berhormat Sekijang dan juga Yang Berhormat Pokok Sena, pihak MCMC seperti yang saya maklumkan tadi, pihak kementerian memang kita menggalakkan apa saja pembangunan aplikasi yang menggunakan jalur lebar dan internet. Kerana itu adalah satu kemudahan untuk masyarakat, seperti mana yang saya menjawab baru ni, seperti berkaitan dengan Google Maps dan Waze dan sebagainya. Dan dalam hal ni berkaitan dengan MyTaxi, Uber dan sebagainya, kita tidak dapat, pihak kementerian melalui SKM tidak akan menyekat mana-mana laman web atau aplikasi yang belum ataupun tidak pasti ianya telah melanggar sebarang undang-undang. Kan dalam hal ni terpulanglah kepada pihak SPAT sendiri. Kerana kita tahu apabila mereka mana-mana pemandu teksi ataupun mana-mana masyarakat di luar ingin memandu teksi, itu adalah satu engagement antara beliau dan juga pihak SPAT dan tidak melibatkan pihak MCMC ataupun pihak kementerian. Sehinggalah pihak SPAT memanggil ataupun ingin berbincang dengan pihak kementerian ataupun MCMC bahawa tolong dilistedkan benda ni supaya ini adalah, dan insya-Allah itu yang kita akan bantu. Setakat ini tidak ada. Tuan Sri? Mohon sikit. Baik. Terima kasih Yang Berhormat. Ini masalah isu tadi saya katakan bahawa SPAT kata SKMMM, saya kata SPAT. Ini problemnya, sedangkan sepatutnya Yang Berhormat Perdana Dalam Kementerian Berhormat sudah tahu bahawa jelas Uber dan GrabCar ini perkhidmatan yang tidak diberikan apa-apa kebenaran permit daripada kerajaan. Daripada kerajaan Malaysia, daripada SPAT yang bertanggungjawab terhadap pengangkutan darat ni, Suruhanjaya Pengangkutan Darat untuk mengeluarkan permit. Jadi jelas dia bertentangan. Sebab ini saya dipahamkan bahawa di negara-negara luar, di Spain sudah pun diharamkan, sudah pun ditutup aplikasi ini. Di Australia, di UK akan ditutup, tindakan akan diambil kerana dia memberikan kesan kepada pemandu teksi yang lain dan memberi kesan kepada keselamatan kita. Sebab yang bawa itu saya dipahamkan warga asing tanpa ada insurans yang cover kepada penumpang. Satu. Yang keduanya boleh berlaku rompakan ataupun berlaku fitnah dalam hubungan rumah tangga. Umpamanya Tan Sri kontak Uber, tahu-tahu datang kereta bukan kereta teksi, kereta biasa, yang bawa itu perempuan yang cantik, tak boleh duduk belakang, dia tak boleh terpaksa duduk belakang, dia mesti duduk depan sebelahnya, sebab dia tak mahu nanti akan berlaku masalah, dikatakan bahawa dia ambil kesempatan bawa penumpang. Tan Sri pakai gambar, dia ada Tan Sri tengok, orang ambil gambar, Tan Sri balik, Tan Sri tak buka pintu, ini kemungkinan yang boleh berlaku kekerasan sosial, rumah tangga dan sebagainya. Tapi yang besarnya ialah, bagi saya permulaan yang besarnya ialah kesan kepada pendapatan pemandu teksi. Kenapa pula speaker yang dibuat sebagai contoh? Ambillah contoh lain, Bukit Katil ke apakah? Itu mungkinlah, maknanya Bukit Katil dengan Tan Sri itu dia punya ketinggian itu sama. Carilah contoh lain, bukan sebenarnya Bukit Katil.
ketinggian tinggi yang dia sama. kena. Tapi saya nak tekankan ialah apa yang diadukan kepada saya, kepada kami tadi beberapa orang ahli-ahli parlimen daripada pemangkang ni ialah kesan besar kepada kemerosotan 50%. Ini isu bukan isu tambang murah dan sebagainya, tetapi industri ini Uber dan GrabCar ni ialah nak membunuh industri taksi yang sedia ada yang diizin oleh kerajaan. Sebab rakan saya daripada Sekijang mengaku bahawa ini daripada luar, melalui alam raya yang kita tak tahu siapa yang menjalankan operasi tersebut. Saya tidak menolak MyTaxi. MyTaxi memang menggunakan taksi, tetapi sekarang ini MyTaxi telah pun dilinkkan dengan GrabCar. Maknanya orang ini yang mencetuskan MyTaxi kemudian dilinkkan dengan GrabCar. Jadi akhirnya bila orang nak minta MyTaxi, dia kata penuh. Maknanya dia pergi kepada GrabCar. GrabCar menggunakan kereta yang bukan daripada taksi yang diizinkan oleh kerajaan. Jadi jelas benda ini bertentangan dengan undang-undang. Jadi sepatutnya bagi saya bahawa SKMM sudah boleh mengambil tindakan untuk menutup aplikasi ini. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Pengerusi. Saya ini nak cakap satu je, Tan Sri Pengerusi. Permit pun tidak dikeluarkan oleh pihak SKMM. Jadi kita tidak boleh bertindak sewenang-wenangnya untuk menutup dan sebagainya, melainkan ada permohonan daripada pihak SPAT. Jadi saya rasa benda ni kalau apa-apa pun dari segi pengangkutan memang diuruskan oleh pihak SPAT, di mana kata dari segi ekonominya dan sebagainya. Sekiranya saya bagi komitmen kepada Yang Berhormat, sekiranya keperluan oleh pihak SKMM membantu dari segi pandangan dan sebagainya, kita akan membantu. Okey, soalan yang seterusnya daripada Yang Berhormat Sekijang, isu berkaitan dengan baki tambah nilai prabayar bagi nombor digunakan oleh pelancong asing dapat dimanfaatkan dan disalurkan ke dalam akaun amanah. Kerajaan akan mempengarusi cadangan yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Sekijang dan melihat kesesuaian mekanisme pelaksanaan cadangan ini untuk dilaksanakan selaras dengan peraturan akta sedia ada. Yang Berhormat Sekijang juga, okey, saya menambahkan juga sebenarnya memang telah ada perbincangan bersama di antara pihak pemberi perkhidmatan, dan walaupun begitu memang kita ada pakej 365 hari yang boleh dipilih oleh pihak pengguna, tapi secara keseluruhannya kita akan semaklah cadangan yang dibuat oleh Sekijang. Persoalan ini oleh data ini pribadi rakyat Malaysia yang bebas bertuah ke luar negara di bawah PDP. Seksi 1.9 Akta PDP 2010 membenarkan peminatan masyarakat yang seperti pertama perlu mendapatkan persetujuan tersebut, dan kedua bagi tujuan pelaksanaan sesuatu kontrak dalam data contoh masyarakat ataupun organisasi perlu memastikan bahawa luar negara tersebut dan data pribadi undang-undang di bawah aplikasi yang dinyatakan tidak ada website Malaysia modifikasi melanggar undang-undang negara PDP yang lain. Negara tersebut tidak boleh memaksa Malaysia untuk tutup website tersebut melainkan atas dan kerelaan Malaysia.
Dengung telah bercadangan untuk pindahan menaikkan jumlah. Nanti tadi sebelum 50 kita akan naikkan lagi di bawah Seksyen 211 dan 233 untuk membendung aktiviti negatif ataupun penyalahgunaan segala kemudahan. Soalan kedua oleh Yang Berhormat Lenggong, saya ingin nambah, saya telah menjawab kepada ejen dan juga tadi, dan khususnya di Pelangan kerana kita menggunakan khidmat BISAT. Mana ni BISAT adalah salah satu teknologi yang terpaksa digunakan. Dan sekiranya kita menggunakan bandwidth yang menggunakan kos yang tinggi, walaupun seperti yang saya maklumkan tadi, mungkin beberapa teknologi program lain yang kita akan memperkenalkan pusat itu. Saya menggunakan tadi program untuk menaik tarafan program ini akibat program kapital tadi adalah lebih bersifat sementara. Di kawasan juga dari segi penambahan perkhidmatan jalur yang dilaksanakan dan saya juga maklumat masih dalam berkaitan dengan soalan yang timbulkan oleh Berhormat Tani, tak apa, bila tak ada saya cuba jawab atas fungsi. Jadi untuk Sungai Petani, kebanyakannya berkaitan dengan jasa tadi saya dah maklum. Untuk filem kenegaraan tersebut, tak apa saya sentuh sikit maksudnya. Ya, filem kenegaraan sebenarnya isu berkaitan dengan FINAS. Pihak FINAS telah menerbitkan beberapa filem kenegaraan seperti sebelum ini, seperti Embun, Paloh dan Tanda Putra. Kini FINAS melalui Content Malaysia Pitching Center telah membiayai sebanyak 20 judul filem berbentuk kenegaraan dan terjemahan dengan jumlah sebanyak nilai 18 juta. Dan program-program ini akan diteruskan lagi di bawah untuk terjemahan. Dan berbalik kepada soalan yang terakhir oleh Yang Berhormat Sik, sebenarnya ingin saya Yang Berhormat Sik maklumkan bahawa telah kadar penetrasi 10.3%. Sebenarnya kadar penetrasi adalah 22.2%. Ia adalah muncul kepada kadar penerusan jalan kadar penerusan broadband. Kerana high-speed broadband bahawa high-speed broadband pertama yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada tahun 2010 tadi adalah jumlah sebanyak 11.3 juta, sebenarnya 11.3 bilion, dan ia dilaksanakan secara kerjasama awam dan swasta. Kerajaan
akan disediakan dalam rangka melibatkan 400,000 sawat dan 420 hektar di seluruh negara akan disediakan. Ini dua program yang utama yang sedang dilaksanakan oleh pihak kementerian melalui MCMC dan juga pihak pemberi perkhidmatan. Dan di samping itu, persoalan yang ditimbulkan oleh Rabi Sheikh bahawa perkhidmatan internet dan telefon tidak memuaskan, penambahbaikan perkhidmatan internet dan liputan seluler sebenarnya sedang giat dilaksanakan di daerah Sik. Sehingga kini 8 lokasi telah pun dibina, menara untuk perluasan liputan seluler dan 3 lagi dalam pelaksanaan. Untuk talian tetap, 2,000 sawat sedang dinaik taraf dengan penyediaan 420 ports. 5 pusat internet satu Malaysia juga telah siap dan beroperasi. Penaik tarafan perkhidmatan 3G juga sedang dilaksanakan di menara-menara sedia ada. Saya rasa Tan Sri Pengerusi, saya telah menjawab semua persoalan yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Seri Ramai 18. Jadi saya ingin merakamkan sekali lagi ucapan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dan memberikan pandangan serta saranan yang menyentuh bidang tugas kementerian ini sepanjang sesi perbahasan kali ini. Pihak kementerian akan memberi perhatian dan mengambil tindakan susulan kepada isu-isu yang telah dibangkitkan oleh ahli yang berhormat. Sekian, terima kasih.